Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakir yang saya hormati dan saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjamaah bersama-sama dan sekarang kita masuk pada muka surat 27 daripada kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Syahdan jalan ahli sunnah wal jamaah itu adalah antara mazhab Jabariyah dan Qadariyah. Lalu dia kata, jadi ahli sunnah wal jamaah itu apa? Iaitu adalah antara mazhab Jabariyah dan Qadariyah. Kerana apa? Jabariyah dia percaya apapun yang terjadi ini bukan datang dari Allah saja. Semua perbuatan yang terjadi di dunia ini merupakan kudrah qadimah. Kudrah qadimah ni perkuasa yang qadimah. Maksudnya Allah SWT yang sedang menjalankan, tidak ada kudrah hadisah, tidak ada daya yang bersifat baru. Yang dimaksud tidak ada daya yang bersifat baru at the extent of kalau ada orang mencuri, ni Allah ni tengah mencuri ni, bukan saya ni, Allah ni tengah mencuri. Nampak ni? Orang berzina dia kata tak bukan saya ni, Allah yang berzina ni. Sampai macam tu. Kerana qadimah tu maksud dia Allah SWT kan zatnya qadim, sifat dia qadim, maka bila melakukan perkara tersebut dinisbahkan kepada Allah dan menganggap bahawa Allah SWT ni yang berbuat. Ini jelas bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah dari segi kita percaya bahawa laha makasabat su'alaiha maktasabat, iaitu apa? Setiap perbuatan manusia ini dan lain-lain, Allah SWT memang mentakdirkan segala sesuatu, mentakdirkan sejak azali lagi. Kita akan seperti ini, kita akan seperti itu dan lain. Kita ada berapa isteri, kita ada berapa anak, kita akan macam mana, bila umur kita, semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Hanya sahaja manusia juga Allah takdirkan untuk diberi yang dipanggil dengan kasab. Dan kasab ini dipanggil dengan kudrah hadisah tadi, iaitu perkuasa yang baru. Sehingga kan apabila manusia nak melakukan sesuatu, dia ada kata hati dia, kita pergi sinilah. Aku tak pergi sinilah. Ini adalah nama dia kudrah hadisah, kasab. Dan oleh sebab itu juga tak boleh sebagai taat beban dengan Allah SWT, beradab dengan Allah SWT, kita tak boleh kata apabila seseorang buat yang buruk, ini Allah yang buat ni. Tak boleh. Tak boleh kata macam tu. Ini Allah ni yang buat ni. Tapi kita beriman dan kita percaya bahawa segala sesuatu yang terjadi diciptakan oleh Allah SWT, manakala sama ada dia yang baik atau yang buruk. Okey. Lalu Ustaz, kalau segala sesuatu yang diciptakan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ini takdir Allah ke? Berarti ini perbuatan Allah ke? Berarti ini adalah ketentuan Allah ke? Jawapan dia ya. Dari segi apa? Maksud perbuatan tu Allah yuhdi wa yudil. Yuhdi itu memberikan hidayah, yudillu dan yang menyesatkan. Itu kan af'al Allah. Nama Allah kan muhdi dan juga mudil. Mudil ni yang menyesatkan. Itu nama Allah kan, Asmaul Husna. Berarti juga merepresentatifkan sebagai af'al Allah. Ini boleh dibaca dalam kitab nama dia Kitabul Af'al karangan Syekh Imam
Ibnu Al-Arabi Al-Maliki Qadi Ibnu Al-Arabi Al-Maliki yang ada di Fes. Jadi dia murid Imam Al-Ghazali rahimahullah, balik ke Maghribi mengajar di Yunsi Al-Qarawin, meninggal di Maghribi, makam dia ada dekat sana sampai sekarang. Okey. Jadi af'al dari segi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya yang qadim dah tahu apa yang akan terjadi bagi setiap makhluknya tanpa terkecuali. Okay. Dan ia sesuai dengan ilmunya juga Allah SWT berkehendak, memiliki iradah untuk menentukan, taksis dipanggil. Taksis itu menentukan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Jadi contoh dia, ada fulan nama dia Zaid. Si Zaid ini kalau Allah SWT menentukan dia itu beriman, berarti dia tidak kufur lah. Allah menentukan dia tinggi, berarti dia dah tak pendek lah. Allah tentukan dia putih, berarti dia tak gelap lah. Allah menentukan dia dekat Malaysia, berarti bukanlah kat Indonesia misalnya. Ini iradah, ketentuan. Dan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala, dia pun lahir, si Zaid itu di bumi semalam, misalnya dia lah, contoh dia. Dengan kehendak Allah SWT, dia memang menjadi warga negara Malaysia, berada di Malaysia, bukan di tempat lain. Misalnya kadar dan macam-macam. Berarti ini langgar kepada, ini bukan kalau Jabariyah tadi semuanya perbuatan tersebut sampai berzina itu pun Allah. Kita tak, kita ada percaya dengan kasab. Jadi salah dan tidak betul kalau ada orang kata Allah menentukan umur, Allah menentukan ini, tapi Allah tak menentukan iman dan kufur. Tak. Iman dan kufur itu datang daripada Allah. Kalau macam tu ustaz, tak payahlah saya beriman, Allah dah tentukan saya tak beriman. Itu kita berarti seolah-olah dah tahu future, dah tahu masa depan kita. Tidak ada yang tahu masa depan kita melainkan Allah SWT dan Rasul yang telah dikhabarkan oleh Allah. Jadi apa yang menjustify kita nak tahu besok kita beriman ke tidak? Salah satu-satunya cara adalah kita berharap dengan hati kita, ya Allah, semoga aku tetap sabitna ala iman. Tetapkanlah kami semua atas iman, sehingga bila kita keluar dari dunia ini, kita dalam keadaan beriman. Kerana iman inilah satu-satunya mutiara yang kita harapkan. Yang kita harapkan kerana apa? Nanti bila kita dah meninggal dunia, inilah yang akan menyelamatkan kita daripada syaqawah, daripada celaka masuk ke dalam api neraka. Bagi yang mungkin tak merasa tersebut tapi dia beriman, mungkin akan masuk ke neraka, lepas tu baru keluar. Tapi berapa tahun tuan-tuan? Ini berapa lama dalam api neraka? Ini yang kita tak nak. Dan Qadariyah ni apa? Free will. Dia kata manusia ini memiliki kebebasan menentukan nasib dia sendiri. Ini mazhab zaman dulu dah ada, sampai sekarang pun paling banyak lah. Tidak merasa Tuhan yang menentukan, tidak merasa Tuhan Allah SWT yang menjadikan segala-galanya. Yang dimaksud dengan Qadariyah, dia anggap semua ni usaha manusia. Allah tak menentukan. Dari mula umur, dari mula makanan, rezeki, semua ni Allah. Sehingga kan kalau macam ni, dia dah rasa dengan keadaan COVID macam ni misalnya, dah tak boleh dikontrol contoh dia, vaksin tak keluar-keluar. Kalau dia orang yang tak percaya dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? What's the point of living? Bagi dia mati je lah misalnya. Kerana apa? Mereka ini golongan termasuk serpihan daripada Qadariyah, menganggap manusia yang menentukan nasibnya sendiri. Orang yang bisnes lepas tu dah bankrupt,
apa lagi? Nak usaha pun dah susah. Apa ni tak boleh? Ini Qadariyah. Jadi ahli sunnah jemaah ni tengah-tengah. Dia tak Qadariyah, dia percaya dengan takdir. Dia tak Jabariyah kerana dia percaya dengan hisab, dengan kasab tadi. Dan mazhab tashbih. Tashbih ini adalah mazhab yang menyamakan Allah dengan makhluk. Maksud menganggap bahawa Allah ini sama dengan makhluk. Sama dari segi apa? Ada tangan, ada kaki, ada anggota. Alasan dia apa? Quran. Jadi Al-Quranul Karim adalah kitab hidayah, betul. Tapi bagi orang yang tak faham, masa tak faham tu tak cukup bahasa Arab dia, tak cukup ilmu alat dia, perlu bimbingan guru untuk memahami ayat-ayat suci tersebut. Apa terjadi kalau orang tanpa guru? Yadullahi fawqa aydihim, dia percaya Tuhan ada tangan, berarti dia dah gambarkan tangan macam ni bagi Tuhan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ini nama dia tashbih. Atau orang yang tak belajar dengan guru, dia beli terjemahan, ni Quran terjemahan, dia buka ayat wa qatilul musyrikin kafatan, dia tengok sebelah, oh bunuhlah kalian semua orang-orang musyrik secara keseluruhannya. Ini perintah ni, kau tu bunuhlah tu berarti perintah. Besok dia keluar, dia cari pistol ke, bedil ke, pisau ke, pergi cari orang musyrik, bunuh terus macam tu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ayat tersebut yang perlu dimaksudkan. Ini contoh dia perlu pada guru. Berarti tashbih ini adalah golongan yang menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ta'til tu apa? Terbalik. Jadi dia langsung tidak mahu menyatakan Allah SWT memiliki sifat. Allah tak ada samak, tak ada basar, tak ada apa, semua tak ada. Sebab apa? Sebab mungkin mereka ini adalah golongan-golongan yang ekstrim dalam memahami nas untuk mentazih sampai melebihi batas, menafikan sifat-sifat yang sabitah pada Allah SWT seperti sama, basar, kalam ila akhirih. Dan antara mazhab Khariji, yaitu ahli sunnah, juga berada di tengah-tengah antara golongan Khariji dengan Rafidi. Golongan Khariji ni apa? Khawarij. Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali yang terkenal, yaitu seorang pemimpin yang tegas tapi juga seorang sufi yang hebat. Jadi ada seorang ulama di Maghribi, nama dia Sayyidi Syekh Ahmad bin As-Siddiq bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Beliau adalah Al-Hafiz. Siapa itu? Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa? Sebab dia hafal lebih dari 200,000 hadis. Dia meninggal tahun 1960. Bahasanya barulah meninggal 1960. Tapi ulama memang kagum zaman dia hidup ni. Bagi kitab apa je dia hafal. Jangankan hadis, jangankan Quran, kitab apa je dia hafal. Dia ni, dia tengok sekali dia dah lekat dah kepala otak. Hebat dia, Masya Allah. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari ini Al-Hafiz, dia mengarang kitab, nama dia lebih kurang Al-Asna Al-Matalib, Asna Al-Matalib, iaitu pujian yang dituntut fi isbati lebih kurang, maksud dia bukan nama kitab saya lupa. Yang penting belakang kitab tu nama dia adalah menetapkan bi anna aliyan
bahawa sesungguhnya Sayyidina Ali inilah yang mengasaskan tasawuf. Lebih kurang macam tu. Memanglah Rasulullah SAW ini yang datang tasawuf, tapi yang sudah meriwayatkan iaitu hadis-hadis tentang tasawuf. Jadi itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. So Sayyidina Ali seorang sufi tapi pemimpin. Kita dengan sama muslim kita husnuzan. Apabila dia husnuzan, yang kisah Muawiyah berperang dan dia letak Quran atas tembok, dia nak minta hakam, nak minta ditentukan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun kan. Lalu akhirnya mereka disuruhkan hakam iza tanaza'tum farudduh ila akhirih. Maka akhirnya berhenti peperangan tersebut. Muawiyah dah nak kalah ni. Berhenti peperangan tersebut. Quran kita ni saudara, kenapa bunuh sesama saudara sendiri? Berhenti bunuh. Akhirnya berhenti, dijadikan satu hakam kan, hakaman bainahu, satu hakam dari dia, satu hakam dari dia, abritase. Lepas abritase kena tipu helah, akhirnya tak jadi Sayyidina Ali menjadi khalifah. Maksud dia tak disepakati. Jadi kembali balik dalam keadaan status quo, maksudnya yang samalah, maka tak selesai. Dan ini menyebabkan ada di kalangan pendukung Sayyidina Ali yang kharaja min Ali, keluar daripada Ali, dan dia mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah. Lebih ekstrim lah. Ini dipanggil khawarij dari perkataan kharaja. Sebab apa dia kata waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fal aliyul kafirun. Dia kata apa? Barang siapa yang tidak, ini dalam Quran, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, maka Ali itu kafir. Nauzubillah min zalik. Itu adalah termasuk khulafaur rasyidin. Rasulullah SAW cinta Ali. Rasulullah cinta Ali. Ali Madinatul Ilm. Yani ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Ali adalah pintu dia. Ada yang menafikan hadis ini, boleh baca kitab Sidi Ahmad tu, dia karang kitab khusus untuk mentashih hadis tersebut. Ini. Lalu apa tuan-tuan? Kalau Rafidi pula, berarti dia ini ekstrim cinta Ali, sampai ada yang jatuh ke dalam kekufuran seperti menganggap bahawa Ali ini adalah Rasul. Ada yang kata malaikat Jibril salah hantar wahyu. So kita ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah, bukan macam kanan, bukan macam kiri. Sekali peristiwa Imam radhiyallahu ditanya orang daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka jawabnya bahawa mazhab ahli sunnah wal jamaah itu yang tiada khariji dan tiada rafidi, tiada kedua-duanya. Dan tiada Jabariyah, tiada Qadariyah, dan tiada tasbih dan tiada taktil. Dia tak ada sampai mengatakan Allah ni ada tangan, ada kaki, macam ni dan lain-lain. Dan juga tak ada taktil. Bukan berarti mengtanzih taktil sampai Allah SWT tak ada sifat sama sekali. Tak boleh lah. Kata segala ulama ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhu, bahawa kaum yang 72 kaum itu asalnya 6 kaum jua. Jadi kaum yang 72 tadi itu asalnya adalah 6 kaum jua, iaitu Rafidah. 72 tadi dipecah-pecah tu kan. Asal usul dia kembali kepada 6 kaum. Yang pertama Rafidiyah. Rafidiyah ini adalah golongan Syiah. Yang kedua Khawarij, kaum Kharijiyah, iaitu Khawarij. Yang ketiga Jabariyah, iaitu kaum Jabariyah. Keempat Qadariyah. Kelima kaum Jahmiyah. Jahmiyah ini nama bagi golongan Mu'attilah atau yang mentaktilkan sifat Allah. Yang keenam kaum Murji'ah. Semua ini kita akan bahas pada dalam kitab ni satu persatu. Kemudian jadi pula daripada tiap-tiap satu yang 6 kaum itu 12. Lalu dia kata apa? Tiap-tiap satu daripada 6 kaum itu pecah lagi kepada 12.
12 kira 72 lah. Maka jadilah jumlah mereka itu 72. Sekalian mereka sesat daripada isi neraka. Maksudnya semua mereka itu adalah sesat dan masuk dalam api neraka, kerana Allah SWT dah kata iaitu masuk dalam api neraka. Hanya sahaja kita tidak mengkafirkan dia. Berarti kalau Allah menghendaki lepas dia masuk neraka, dia akan dimandikan dan dikeluarkan daripada api neraka, dimandikan dan dimasukkan ke dalam syurga. Okey. Kata Abdullah bin Abbas, bahawasanya iblis yang dilaknati telah menyelam ke dalam laut 40 hari lamanya hingga ia sampai ke dalam laut yang ketujuh. Iaitu apa? Menyelam ke dalam laut 40 hari lamanya hingga ia sampai ke dalam laut yang ketujuh. Lalu ia masuk ke dalam neraka yang bernama Hawiyah. Masuk dalam neraka Hawiyah serta ia menilik kepada segala pangkat neraka. Maka dilihatnya tempat kediaman bagi tiap-tiap kaum bid'ah itu dengan izin Allah Ta'ala. Malik atau malaikat Zabaniyah telah memberi kepada iblis panci-panci alamat dan 72 keping surat yang tersurat pada tiap-tiap keping itu nama segala kaum ahli bid'ah, na'udzubillahi minha. Semoga kita dijauhi daripada kelompok ini. Maka sekarang aku nyatakan setengah etikad kaum yang 6 itu, iaitu kaum yang asal bagi 72 itu. Barulah dia masuk dalam membahas setiap satu daripada 72 kaum tadi. Etikad kaum Rafidiyah. Jadi yang pertama adalah golongan atau etikad kaum Rafidiyah, iaitu golongan Syiah. Syiah ni bahasa kasar dia panggil dengan Rafidiyah lah. Itu nak ibaratkan macam tu. So apa dia? Adapun kaum Rafidiyah iaitu 12 kaum. Berarti Rafidiyah ini tuan-tuan terpecah kepada 12 kaum. Antara etikad mereka ialah satu, setengah daripada mereka itu beriktikad bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah turun dari langit serta keluar daripadanya awan uluhiyah. Nauzubillah min zalik. Jadi dia percaya apa? Dia percaya Ali ini adalah datang daripada langit yang membawa bahagian daripada sifat ketuhanan. Ini tak boleh lah. Berarti ada sifat-sifat uluhiyah. Ini adalah jelas membawa kepada kekufuran. Lalu masuk kepada rupa manusia. Tahallul dia panggil. Ittihad wal hulul. Hulul apa? Dia masuk, dia senyawa dengan manusia. Iaitu bernama Ali. Ini menurut dia lah sesat lah. Jangan tuan-tuan ingat, apa Ustaz Aiman cakap merepek ni. Kan saya tengah syarah kan. Tu. Lalu masuk kepada rupa manusia, maka dikerjakannya lah beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanan. Setelah itu maka naik pula ke langit. Maka etikad ini kufur seperti etikad setengah kaum Nasrani. Kenapa? Sebab dia dah percaya seolah-olah Ali itu adalah Tuhan. Nauzubillahi min zalik. Nombor 2, setengah daripada mereka itu beriktikad bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itulah Nabi Allah. Ini yang saya sebut tadi. Ada golongan Syiah percaya malaikat Jibril salah hantar wahyu. Patutnya yang jadi Nabi itu Ali, bukan Muhammad. Lebih kurang macam tu. Dan Jibril telah tersalah membawa wahyu kepada Muhammad. Maka etikad yang demikian itu kufur kerana firman Allah SWT, wa ma Muhammadun illa rasulun, iaitu apa? Tiada jua Muhammad itu melainkan Nabi pesuruh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk gombak ni
iaitu daerah di kalangan negeri-negeri di kalangan daerah yang ada di Selangor, Gombak ni paling kritikal. Sebab apa? Paling banyak ajaran sesat tu dekat Gombak lah. Nak bagi tahu. Termasuk yang pernah terjadi adalah Syiah. Syiah ni tak pernah masuk kat Malaysia, tak pernah masuk tanah Melayu. Hari ni je masuk. Tuan-tuan, hari ni je baru masuk. Dulu tak ada. Dulu tak pernah ada. Ini. Okey. Yang ketiga, setengah daripada mereka itu beriktikad bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajah itu bersifat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nubuah, maka iktikad ini juga kufur. Berarti apa? Dia beriktikad dia ini bersyarikat. Syarikat ni dia berkongsi sifat kenabian. Ibaratnya Rasulullah SAW itu Rasul, aku itu Nabi dia, bahagian Nabi tu. Dan ini juga adalah ditolak dan boleh menyebab kufur, kerana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi ba'dah setelah itu. Yang keempat, setengah daripada mereka itu beriktikad bahawa khalifah itu Sayyidina Ali tiada lainnya, dan bahawa Abu Bakar dan Umar dan Uthman mereka jadi kafir tak kala menerima khalifah lain daripada Ali. Ini juga minal ghullat. Ghullatnya apa? Over dari kalangan Syiah. Sampai apa? Mengatakan yang berhak untuk mendapatkan khalifah itu Ali. Abu Bakar telah mencuri daripada Ali. Na'udzubillah min zalik. Sampai macam ni. Dia tuduh Abu Bakar mencuri khilafah daripada Ali. Padahal jelas Sayyidina Abu Bakar membuat nama dia, iaitu lajnah lah, Ahlul Halli wal Aqdi lah lebih kurang. Yang mana Sayyidina Ali waktu itu masih sibuk untuk mengurus merawat jenazah. Lalu kita tahu tak lama setelah itu juga Fatimah radhiyallahu anha juga meninggal. Misalnya. So Sayyidina Ali memang reda saja apa keputusan yang ada. Lalu bagaimana boleh pada sisi atau di mata orang-orang Syiah dia pun mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman, lebih-lebih lagi Uthman lah. Bahkan juga mengkafir Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tu dikafirkan, padahal kita ni Sayyidina Aisyah ni masya-Allah. Kalau tak ada Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan puan-puan, macam mana nak bahas hadis-hadis yang menceritakan tentang apa terjadi dalam bilik? Nak tahulah hukum hakam dia macam mana? Tu Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan hadis tersebut, menceritakan bagaimana Rasulullah SAW solat tahajud. Dia tak solat dekat masjid, orang tak tahu berapa rakaat dia solat. Aisyah tahu. Okey. Bahaya juga, jadi mereka jadi kafir tak kala menerima jadi khalifah lain daripada Ali. Dan mereka itu menyumpah terhadap Abu Bakar, Umar dan Uthman dan sahabat yang lain, dilebihkan oleh mereka itu akan segala taulan Sayyidina Ali daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, ada di kalangan orang hari ini berani sampai mengatakan bahawa Muawiyah itu fasik. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Ahli sunnah wal jamaah kita percaya sahabat ni semua udul. Udul ni adil. Maksud udul ni adil iaitu mereka mungkin boleh buat salah, tapi mereka adalah adil. Yang lawan kepada adil ni fasik. Fasik ni ibarat dia dah tak boleh diterima syahadah dia, persaksian dia. Padahal kita dah kata dah mereka udul. Kerana apa? Barang siapa, ini definisi dia, barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah SAW selagi dia masih hidup, Rasul masih hidup,
walaupun dia kecil lagi atau dia dah besar, kan? Maka dia dianggap sebagai seorang sahabat dengan syarat dia mati dalam iman. Ketika dia bertemu tu, dia beriman dengan Rasul dan meninggal dalam keadaan iman. Ini nama dia sahabi atau dipanggil dengan sahabat. Muawiyah memusuhi Islam, betul. Abu Sufyan ayah dia pun memusuhi Islam, betul. Tapi setelah Fathul Makkah, mereka masuk Islam. Sampai Hindun sekalipun masuk Islam. Maka anak Abu Sufyan nama dia Muawiyah. Muawiyah ini nanti yang berperang dengan Ali. Tapi bila dia perang dengan Ali, ulama ahli sunnah kata apa? Apa yang berlaku antara Ali dengan Muawiyah, kedua-duanya sahabat, kita tak payah masuk campur. Itu adalah ijtihad mereka. Kalau betul dapatlah 2 pahala, kalau salah 1 pahala, dah selesai. Berapa hari ini kita nak korek? Tak, saya nak kafirkan juga Abu Bakar, saya nak kafirkan Umar, saya nak kafirkan Uthman, nak kafirkan Muawiyah. Ada yang nak memfasikkan Muawiyah. Kalau dia fasikkan berarti apa? Seolah-olah dah tak boleh nak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Oleh itu Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengarang kitab untuk mendefend Muawiyah. Dia boleh salah tak? Sahabat boleh salah. Bukti dia apa? Sayyidina Ali menjadi khalifah, Muawiyah minta jadi khalifah, itu salah. Yang betul tu Ali sebagai khalifah, betul. Cuma apakah kita fasikkan? Tak, dia ijtihad. Boleh betul, boleh salah. Itu maksud dia. So kita tak boleh nak berdosakan, nak fasikkan. Tapi hari ini mereka memfasikkan. Tak ditolak, ada je nas-nas yang lain, betul. Tapi kita kena nilai sahih ni Ustaz. Ya, betul. Sahih ni apabila berbincang tentang nak tentukan iman seseorang, ini dah bersifat akidah. So dalil itu kena dalil mutawatir, dalil yang mutawatir, yang kuat. Belum lagi pembahasan-pembahasan lain. Maka ahli sunnah wal jamaah menjauh diri daripada memfasikkan Muawiyah. Itu daripada keterangan hari ini. InsyaAllah kita masuk nombor 5 pada minggu hadapan, kalau masih boleh untuk mengadakannya. Sekarang ini tak tahu apa-apa terjadi, kan? Minggu depan saya ada. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.